أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sina penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita dapat bertemu dalam kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, malam ni insya-Allah kita akan mulakan dengan ayat 36 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripadanya. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Baiklah sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam kisah si kafir yang tertipu dengan hartanya dan juga si miskin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan pertemuan kita ni kita belajar daripada kisah-kisah Al-Quran, pelajaran-pelajarannya, dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam banyak-banyak pengajian di universiti, ada satu tajuk yang diberikan oleh ulama, iaitu Ad-Durus Al-Mustafadah Minal Quranil Karim. Itu pelajaran-pelajaran yang berfaedah yang dapat kita perolehi, kita ambil daripada kitab suci Al-Quran melalui cerita-cerita dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Demikianlah dengan kisah bersama kita ini dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kisah ini, iaitu kita sampai kepada si kaya yang berbangga dengan hartanya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Maka si kaya ini berkata kepada si miskin, dia kata apa? Ana aktsaru minka malan. Dia kata aku ini jauh lebih banyak harta daripada kamu.
wa a'azzu nafaran, dan aku ini banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berkhidmat, banyak orang yang mencari bantuan dengan aku. Kata ulama, di antaranya tafsir Ruhul Ma'ani Mahmud Al-Ulusi rahimahullah, dia kata biasanya keadaan si kaya ini, sya'nul ghani, keadaan orang kaya ini iaitu al-iftikhar. Dia ni jadi bangga dengan harta yang dia miliki. Berbeza dengan orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Daripada turun-temurun lagi, dari zaman Fir'aun, dari zaman Qarun, dari zaman Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, mereka ini kebanyakannya berbangga dengan harta yang dimiliki oleh mereka sendiri. Sebab tu kalau kita rasa kagum, kita rasa suka dengan harta yang kita ada, kita kena ucap Masya Allah la quwwata illa billah. Kita kena ucapkan banyak-banyak. Bila kita rasa kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucap banyak-banyak Masya Allah la quwwata illa billah. Kita akan sebut di hadapan nanti insya-Allah. Baik kawan-kawan sekalian, menambahkan lagi rasa terpedayanya si kaya yang kafir ini dengan banyaknya harta dia, dan dia rasa harta dia ini tidak akan tertipu sampai bila-bila dan tidak akan musnah sampai bila-bila. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Satu hari dia masuk dalam kebun dia, dia tertipu dengan diri dia sendiri, dia berasa kagum dengan harta dia, dan dia kata bahawa kiamat ini tidak akan berlaku dan sebagainya. Dan kalaulah sekalipun aku dimatikan oleh Allah dan aku balik ke akhirat, aku bertemu dengan Tuhanmu, nescaya aku ini jauh lebih baik daripada kamu. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan sekiranya aku ini kembali kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, nescaya aku ini jauh lebih banyak harta daripada kamu. Jadi kalau aku balik ke akhirat nanti pun dia kata aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih senang daripada kamu. Ni dalam keadaan dia ni seorang yang kafir, dia kata dia ni lebih baik daripada orang lain. Inilah tuan-tuan semua orang kaya yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni sentiasa hidup dalam suasana dia tidak percaya kepada akhirat dan dia tertipu dengan harta-harta yang dia miliki. Baik. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Ini jawapan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang kafir tadi. Qala lahu sahibuhu. Orang mukmin ni jawablah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Orang mukmin ni jawab tuan-tuan sekalian. Dia jawab lagu mana? Wa huwa yuhawiruhu, dia ni muhawarah, dia berdialog dengan si kafir tadi. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Adakah kamu ni kufur kepada Allah? Bila dia royak pada si kaya ni, dia nasihat kepada si kaya ni, dia bagi amaran pada si kaya ni tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Adakah kamu ni berasa kufur dengan Tuhan yang telah menjadikan kamu? Mu ni si kafir, mu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu tak percaya Allah Subhanahu wa taala buatmu min turabin, daripada tanah, summa min nutfatin, kemudian daripada air mani. Nah, khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu, sempurnakan kejadian kamu ini menjadi seorang insan yang sempurna, menjadi seorang laki-laki. Mu ni si kaya, kamu rasa mu ni hebat, tapi mu kafir dengan Allah Taala. Adakah kamu tidak terasa bahawa Allah yang menjadikan kamu daripada tanah, jadikan kamu daripada air mani, kemudian menjadikan kamu seorang laki-laki? Kamu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu wallahu rabbi
wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku ni, dia kata, orang beriman dia kata, aku ni tidak ucap seperti kamu. Aku ni mengikrarkan, mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala ini Tuhanku yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dan aku tidak mensyirikkan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Bahkan aku menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa. Mu kena ingat, aku tak serupa denganmu. Walaupun aku miskin, walaupun aku tidak ada harta, walaupun aku kamu kata lemah, tapi aku ni la usyriku bi rabbi ahadan. Aku masih setia imanku pada Allah. Aku tidak menduakan Allah, aku tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Baik. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladan. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata masya Allah, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah. La quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak-anak berbanding denganmu. Allah Subhanahu wa taala royak. Orang mukmin ni pula royak kepada si kaya ni. Dia kata gapo dia? Walaula idh dakhalta jannataka. Walaula idh dakhalta jannataka. Dan kalaulah kamu ni masuk kebun kamu, ya kamu rasa kagum tadi, mu tengok pada kebun kamu, mu rasa kagum dengan dia, kamu lihat kepada dia, kamu patut memuji Allah Subhanahu wa taala, patut puji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu harta. Allah beri kepada kamu ni anak-anak. Ya Tuhan tak beri kepada orang lain. Patut mu nak ingat akan kelebihan Tuhan beri kepada kamu. Sebab kita lah Tuhan-Tuhan semua. Sebab kita lah. Kita bila Tuhan beri kita kelebihan, kita ada harta, kita ada anak-anak kita yang berjaya, janganlah kita berasa ego, kita berasa kagum, kita berasa kecek kita nak tinggi, buah kita nak sedap. Kecek nak tinggi, buah kita nak sedap dan sebagainya. Jangan. Kita kena ingat ini semua nikmat daripada Allah beri kepada kita semua. Allah Ta'ala beri kepada kita semua nikmat dia. Itu kita kena ambil. Kita kena ambil syukur pada Allah di atas segala nikmat Tuhan bagi kepada kita semua. Harta kita ada. Bukan hak kita, Tuhan beri pinjam je. Tu pun kadang-kadang bukan hak kita lagi. Kita ada kereta, kita butuh dengan bank. Kita ada rumah kita milik bank. Anak kita dia berjaya ngaji tinggi, boleh masuk universiti gapo semua sekali. Hak ni bukan nak menyahu, kita nak ni biar kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa tengok orang lain ni ada. Bila boleh anak boleh keputusan periksa tinggi, boleh masuk universiti mana-mana, masuk ala Facebook. Hak dia anak boleh tinggi, dia masuk ala Facebook. Hak anak boleh rendah, bapa mu tak masuk. Kalau kita nak nyahu anak kita pandai, nyahu belaka, hak bodoh pun kita nyahu juga. Dia tak boleh kita ni tuan-tuan nak berasa kagum. Aku nak sahur gini-gini. Tak payah tu. Ramai lagi anak orang lain lebih berjaya pada kita, lebih pandai daripada kita. Tapi mereka ni orang mutawadhi', rendah diri. Kita nak sahur, anak aku dapat situ, anak aku dapat sini. Dah, anak aku dapat situ, anak aku dapat. Buhalah Facebook dan sebagainya. Nak gapo nak sahur kat orang? Sesok orang tanya, nak demo lagu mana weh hok ngaji, hok ala Facebook tu bik mula. Nak jawab lagu mana kalau benda tak berjaya. Dia tuan-tuan semua, nikmat tu hari kita tersedut hebohlah kepada orang lain. Patut mu ni bila mu tengok tu hari kamu harta yang banyak, anak yang ramai, mu kena kata apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Maknanya di sini bahawasanya segala yang berlaku ini dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani al-amru masya-Allah. Semua benda hak berlaku ni dengan kehendak Allah. Kebun aku yang luas, perniagaanku yang berjaya dan sebagainya, ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada para alim ulama kita dia kata gini, man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma sya'allahu la quwwata illa billah. Siapa dia yang berasa kagum, man a'jabahu, siapa dia rasa kagum, min halihi, dengan keadaan Tuhanwi kepada dia, au malihi, ataupun dia kagum dengan harta dia, au waladihi, dia kagum dengan anak-anak dia, falyaqul, mesti dia kata apa? Masyaallahu la quwwata illa billah. Dia kena kata bahawa segala urusan ini adalah dengan perintah Allah, la quwwata illa billah, dan tidak ada daya upaya kuasa melainkan dengan milik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang marfu' an Anas radhiyallahu taala anhu qala, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, masya Allahu la quwwata illa billah. Dikata apa? Ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu ma syaa Allahu la quwwata illa billah fayara fihi afatun dunal maut. Nabi sebut di sini, Nabi kata ma an'amallahu ala 'abdin, mana-mana nikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya, min ahlin, nikmat pada ahli keluarganya, au malin, pada hartanya, au waladin, atau pada anak-anaknya, fayaqul, lalu dia berkata, masya Allah la quwwata illa billah. Semuanya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kuasa Allah taala. Maka dia tidak akan lihat apa-apa rintangan, apa-apa halangan kepada nikmat yang Tuhan berikan tadi. Dia boleh merasai nikmat ini seterusnya sehinggalah dia nikmati. Dia tidak akan tengok apa-apa kemusnahan pada nikmat ini, kecualilah apabila dia nikmati. Siapa akan mati, tuan-tuan sekalian? Lagipun bila kita ucap la quwwata illa billah, ada satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah wahai sahabatku sekalian aku tunjukkan pada kamu satu gedung daripada gedung-gedung syurga Allah Subhanahu wa taala? Faqal, kata dia, ya mahu. Qal la haula wala quwwata illa billah. Yang kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Jadi kita kena ingat, bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat kurniaan Allah pada harta kita, pada anak-anak kita, pada kaum kerabat kita, kita ucap apa dia? Masya Allahu la quwwata illa billah. Nah, sambung lagi. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu, yakni fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan aku bimbang ia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Au yusbiha ma'uha ghawra
falan tastati'a lahu talaba, ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, maka dengan yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya. Sambil dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Baik, kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala jawab tentang isu berbangganya dengan harta dan juga dengan anak-anak. Kalau kita berbangga ini, Tuhan kata gapo dia kepada kita semua. Tengok kisah orang kafir yang berbangga dengan harta dia. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sekalipun engkau melihat kepadaku ni, wahai si kaya yang kafir, walaupun kamu tengok kepada aku ni seorang yang afqaru minka fil mal, aku lebih miskin pada kamu dari kamu pada hartaku. Wa aqallu minka auladan wa ashiratan, aku kurang daripada kamu pada anak-anakku dan pada keluargaku. Fi hadhihi dunya alfaniyah, dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, aku yakin, dia kata, keadaan ini akan terbalik. Keadaan ini akan menjadi terbalik bila kita pergi ke hari akhirat kelak. Dunia ni betul lebihmu berbanding dengan aku, tapi bila aku pergi ke akhirat denganmu, aku yakin aku akan senang, kamu tidak akan perolehi kesenangan. Aku harapkan fa'asa rabbi, aku harapkan ayyu'tiyani Allahu khairan, Allah Subhanahu wa taala beri kepada aku ini nikmat syurga, kebun, tanam-tanaman lebih baik daripada apa yang kamu ada dalam dunia ini bila kita pergi ke akhirat nanti. Di sana kamu akan tengok keadaan orang beriman seperti aku ini jauh lebih baik daripada apa yang kamu miliki di alam dunia ini. Dan Allah Ta'ala akan hantarkan pada kamu di dunia ini dengan harta yang kamu rasa harta ini akan berkekalan buat selama-lamanya. Harta ini tidak akan musnah. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh hancur leburkan kebun-kebun kamu ini. Tuhan ni, tuan-tuan, kena ingat bala tentera Allah Taala ni begitu banyak. Seperti mana juga dengan rahmat Allah begitu banyak. Rahmat Tuhan begitu banyak, bala tentera Allah juga begitu banyak. Seperti, ingat molek, Tuhan nak musnahkan benda ni sahabat semua, mudah saja dia buat. Bagaimana contohnya? Contoh dah, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan dengan bala bencana dari langit. Tuhan boleh hantar kamu matarun syadid, hujan yang lebat yang akan mencabutkan segala pokok dan tanam-tanaman kamu. Awak mari kilatnya, awak mari pelakarnya, dia cabutkan segala tanam-tanaman kamu. Maka tuan-tuan sekalian, dengan sendirinya segala nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kamu tadi akan hilang. Kebun kamu juga akan musnah. Dan jadilah bumi yang kamu tanam-tanamkan tanamanmu itu satu bumi yang putih yang tidak ada apa-apa lagi. Buminya menjadi bumi yang tandus. Lepas daripada itu nak pijak kaki pun tidak boleh. Maka bertukarlah keadaan itu, daripada kamu senang menjadi kamu ni orang yang susah. Tuhan boleh hantar hujan lebat, air yang banyak, mati habis. Dulu di Kelantan berlaku dibaca sewaktu cerita tahun 80-an dulu. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia ada kebun terbakar yang begitu luas. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar mari hujan yang begitu lebat sehingga terbakar ni banyak air. Orang Kelantan panggil istilah dia
cara air. Bila terbakar ni cara air, dia tak puas hati sangat, matinya terbakar dia sebab banyak sangat air ni. Lalu dia pun ambil parah nak tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni cerita zaman kita lapar mula. Ada cerita orang nak tetap Tuhan dengan parah satu ketika dulu. Riwayat menyebutnya demikian. Dia orang ni takdirnya dia mati. Dan dia mati, orang kata nak tanam mayat dia, tak boleh nak akak bagi kubur. Kena ambil parai tu letak tepi dia, bubur sekali, baru boleh bagi kubur. Nak jangan lawan Tuhan ni. Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Dia je buat kita, rezeki kita. Apa kita nak lawan dia? Tak boleh, Tuhan-Tuhan semua. Bukan masa, bukan cara kita nak lawan Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila Tuhan buat lagu ni ada fa'asa rabbi tadi wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa, maka jadilah kebun kamu itu satu mutuk muka bumi yang licin, yang tandus, tidak ada apa-apa tanaman lagi. Au yusbiha ma'uha ghauran, ataupun air kebun itu akan menjadi kering, ditelan oleh bumi. Falan tastati'a lahu talaba, maka tidak mungkin kamu nak apa dia ni, engkau nak dapat mencarinya lagi. Bila Tuhan buat bumi ni, bumi yang tandus, bumi yang berih, isak air dalam perut bumi, maka pokok kamu tak akan hidup. Pada masa itu hilanglah segala rezeki kamu. Sebab tu tuan-tuan semua, pelajaran kepada kita semua di sini ialah sewaktu kita kaya, sewaktu kita senang, sewaktu kita di atas, sewaktu kita di mana-mana, jangan kita berbangga. Kita kena kata Masya Allah la quwata illa billah, kerana segala-galanya boleh bertukar dalam sekelip mata. Dulu orang mewah, kaya, bangga. Bila mari PKP, rebah habis segala syarikat. Dulu ada bila berlaku PKP, cakap kawan saya, hamba ustaz boleh bayar gaji setakat bulan 3 je. Ni boleh bayar gaji setakat bulan 4. Lebih dari ni kalau pekerja mau minta gaji, hamba nak buat dia daripada kerja hamba. Sebab hamba sendiri pun lemah. Tuan-tuan semua, orang ada perusahaan yang begitu banyak pun, bila Tuhan hantar mari bala dia ni, tuan-tuan semua, tidak ada siapa boleh atasi masalah. Lah ni Tuhan hantar bala coronavirus. Tengok banyak mana industri yang musnah. Nampak lagu mana tuan-tuan semua? Tak usah kata hak besar-besar lah. Hak sektor pelancongan, sektor perhotelan lah, mu dengan bah pelancongan, mu dengan teriknya macam-macam, semua sekali dah. Lah ni, tuan-tuan kelihatan mudah je. Catering kapung, mati. Orang sewa kemah, projek sewa kemah, mati. Bila orang kahwin, tak boleh nak gola, catering tidak hidup. Kalau nak gola, nak keduri, maka dia kena ada kemah. Kemah boleh hidup. Lepas tu orang nak bersanding, dia berkahwin, dia nak bersanding. Maka nak bersanding, mak andam pun boleh hidup. Bila Tuhan atas satu kumen nama dia corona, habis semua jadi borona. Ini kerja Tuhan Maha Kaya. Kita kena ingat bahawa Masya Allah, ni semua kerja-kerja Allah Ta'ala buat suruh kita ni khabar baik-baik seperti yang ulah dalam ayat hamba pada malam kemarin. Dia kena ingat baik-baik tuan-tuan semua. Kita susun kembali keadaan kita ni supaya kita boleh jadi hamba Allah yang baik, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sudah betul lah tuan-tuan. Kalau kita betul dengan keadaan, kita buat sahagah keadaan, kita akan berhutang banyak. Berhutang banyak kita nak bayar bila? Kalau kita ada hutang banyak, Nabi sebut pula, nafasul mu'mini mu'allaqun bainas sama'i wal ardi lidaini. Nyawa nafas orang mukmin hidup bergantung langit bumi kerana hutang dia. Ni kita kena jawab belaka dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat, kawan-kawan sekalian. Baik. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesalnya ia. Bila turun bala bencana daripada Allah Ta'ala, hancur leburlah segala harta, segala hasil mahsul dia, segala pendapatan dia.
Tuhan atas mari bala bencana apa semua sekali, hacur lebur belaka. Pada masa tu tuan-tuan semua dah, apa jadi? Fa asbaha, maka jadilah ia tadi nadiman, menyesal. Pasal apa? Allah hilang dah segala pitih mah perak aku sipel selama kening. Hak mana aku duk milik lama kening sudah hilang segala-galanya. Kamu ingat lagi waktu krisis keuangan tahun 1998. Orang ni, orang-orang Malaysia ni tua-tua yang berasa mudah kaya dengan main sehari ni kan. Jadi apa dia tua-tua semua? Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Fa asbaha yuqallibu, maka jadilah ia membolak-balikkan tangan dia. Artinya dia menyesal. Oh, waktu dia nego sehari mula dok beli sekian jual 3 ya, beli sekian jual 3 ya. Orang-orang ni ibarat kata kaya tak kaya tua-tua semua ada di kalangan peneraka ni, ilai duit 50 sen, dia cucuk bakar duit RM1 nak cari duit RM50 sen. Waktu tu kita mewah sungguh hidup. Apakala Allah Ta'ala wak mari jatuhnya ekonomi dunia tahun 1998 menyebabkan orang ni mengalami kerugian-kerugian yang begitu dahsyat, maka dia mikir, Allah, alangkah baiknya kalau aku tidak tamak sewaktu aku ada pitih dulu. Boleh sikit aku sipel, boleh sikit aku sipel. Tak boleh kita labur, boleh kita labur, boleh kita labur. Akhir sekali anak laik likuk habis segala kekayaan yang kita ada. Pasal apa? Tak bersyukurnya kita pada Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita laburkan segala pendapatan kita itu di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, labur tempat Tuhan haram lagi-lagi bermasalah. Tuhan pelenyap ke habis segala harta. Dia harta ni tuan-tuan mudah ya Tuhan nak pelenyap ni. Bila kita nego tak betul, kita nipu, kita melabur tempat haram, kita tipu orang tu, tipu orang ni, akhir sekali orang nampak kita kaya tapi kita sendiri bekak. Kita ada nyakit 3 serangkai. Darah tinggi, kecimani, buah pinggan. Nak hidup kita ni seperti lagu itulah. Penyakit yang memang membunuh kehidupan kita. Serabut lagi, hotel keliling pinggir, orang tutup kau ni. Akhir sekali, kurunglah kita ni. Lepas tu kena balik pada Allah Subhanahu wa taala ya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Maka jadilah mereka ini tua-tua semua balik tangan. Ini kinayatun 'anil danabi wat tahassul. Ini bahasa orang yang menyesal. Dan dia pun mulalah teringat kepada pesanan-pesanan daripada sahabat-sahabat dia. Apa dia kata? Pesanan sahabat dia pun mula ingat balik dah. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Lalu ia berkata, ya laitani, alangkah baiknya, dia kata, alangkah baiknya kalau aku hidup dunia dulu, kalau aku dulu sebelum kebun aku musnah ni, aku tidak menduakan Allah Ta'ala, aku tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla, tapi aku jadi orang yang baik, yang bertakwa kepada Tuhan. Tapi nyesal ni wak guana tuan-tuan, orang tua kita besar sama. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Amba ada nasihat satu orang kawan amba. Ini contoh saja ya. Waktu amba kenal dia ikut amba pergi kuliah sana, kuliah sini, mengajar sana, mengajar sini, tuan-tuan di masjid malam-malam dia ikut saya sama. Dia ni masa tu adalah sedikit kemewahan. Rumah dia pun agak selesa. Lepas tu dia pakai kereta pun ratus ribu ke atas lah. Tapi duduk tengah jalan mengajar balik minum air sekali, amba tanya dia. Kata saudara duk menego sedap ni, duit mari mana? Dia kata kredit kad ustaz. Kita guna kredit kad. Kata kredit kad awak ni molek ke? Betul kau dengar hukum Tuhan? Kata lah ni ustaz, amat lekat kena bayar interest bulan-bulan sebanyak RM50,000. Dia kata, hamba lah ni bulan-bulan bayar bunga saja RM50,000. Hamba kata gini, nak suruh hidup awak ni selesa, anak awak bahagia, rumah awak ni kekal, mudah saja. Awak jual satu hartanah awak ada tu, awak jelaskan segala duit-duit riba yang perlu awak bayar. Interest, bunga, kad kredit awak, gapo ni awak kena jelaskan belaka semua sekali.
Awak kena mulakan kehidupan yang baru dengan perniagaan yang baru ni. Buat dengan cara halal, tidak kata riba dan sebagainya. Dia tak dengar kita nasihat tuan-tuan semua dah. Berlalulah masa 3-4 tahun, akhir sekali rumahnya kena lelung, keretanya dijual. Akhirnya lah ni guna kereta harga 10,000. Daripada rumah yang 1 juta harga dia tuan-tuan, lah ni guna kereta harga 7,000 ringgit. Duit tak ada dah, habis licin. Jadi orang fa asbaha yuqallibu. Dia pun tengok hamba dia lari lah ni. Hamba tak balas dengan dia, cuma hamba menasihati mereka, kawan-kawan kita. Akhirnya lah ni dia rasa sedih hidup dia. Hamba tengok dia pun sedih hidup tuan-tuan semua. Pasal apa? Sebab dia tak dengar nasihat agama. Dia rasa kaya ni berkekalan. Jangan. Bila Tuhan ikut mari tuan-tuan, dia menega buka kedai mati, buka kedai mati. Hamba kata pucuk mati sekalian nega awak ni sekarang ya. Pasal awak tak jelas masalah riba tadi. Sesah riba, mula kehidupan baru, insya-Allah awak akan selamat. Tapi dia tak dengar, dia hidup dengan cara dia. Akhir sekali tuan-tuan semula ni dia jadi apa, dia ni miskin lah, jatuh miskin. Jatuh miskin. Macam Abdul Wahab, dia jatuh miskin tuan-tuan semua. Bila jatuh miskin lah ni, barulah mari masjid balik, cari surah balik, baru baca Quran balik, baru jumpa ketenangan balik. Begitulah. Kita tak sel lah. Kita nak waktu kita kaya ni tuan-tuan, kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira, dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Di saat marinya pertolongan bencana daripada Allah Ta'ala, tidak ada satu pun yang boleh membantu dia. Keluarga dia tak boleh bantu dia, anak-anak dia tak boleh bantu dia. Seperti mana di saat dia berbangga, dia kaya, dia gapo mula, dia ego, dia hagah, dia tak tolong orang, dia bahasa dia sombong, maka bila jatuh miskin, jatuh papa kedana, tidak ada siapa pun boleh membantu mereka. Di saat dia berdepan dengan musibah, bencana daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada siapa pun yang boleh membantu mereka. Hunalikal walayatu lillahil haqqi huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, yang memberi pertolongan kepada kita manusia, memberi bantuan pada kita manusia, memberi kebaikan pada kita manusia, hunalikal walayatu lillahil haq. Ianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, tak ada milik orang lain. Dialah Allah Ta'ala huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi pahala, dan dialah Allah Ta'ala sebaik-baik yang memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala ni sebaik-baik yang membalas. Sebaik-baik pembalasnya ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong orang mukmin. Allah Ta'ala ganti orang mukmin daripada apa yang mereka tidak perolehi di alam dunia. Allah bagi nikmat syurga kepada mereka di hari akhirat. Jadilah pahala-pahala mereka ini pemberi saham kepada kebaikan mereka di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dikasih semua, kisah ni mengajak pada kita semua bahawa si kaya tertipu dengan kekayaan dia, dengan anak dia, dengan pangkat dia, dia kufur pada Allah, dia jahat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia bertemu dengan kesusahan dalam kehidupan masa depannya. Manakala orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang hidup dengan susah di alam dunia,
tapi yakin dengan janji-janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Yang lebih baik lagi ialah kalau kita boleh kesenangan hidup di alam dunia, kita bersyukur, kita bawa kesenangan ini untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Gunakan pangkat kita, jawatan kita, darjat yang kita ada ini untuk mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita berjaya. Insya-Allah malam besok tersambung lagi dengan kisah perbandingan hidup kita di alam dunia, ayat yang ke-45 hingga 46 dari surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah bertemu lagi pada pagi besok bersama saya dalam kitab Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi besok insya-Allah pada jam 6.45 pagi insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.